wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kita peluang dan kesempatan malam ini untuk bertemu dan untuk saya hadir pada malam ini bagi menggantikan kuliah ataupun kelas yang sepatutnya disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Fadil yang sekarang pergi menunaikan umrah. Jadi mudah-mudahan peluang yang diberikan ini dapatlah kita menghubungkan ukhuwah, berkenal-kenalan insya-Allah, dan sama-sama kita membincangkan sedikit sebanyak perkara yang berkaitan tentang hal ehwal agama kita ini. Hadirin hadirat sekalian, dalam kesempatan yang ringkas ini saya diminta oleh pihak penganjur untuk sama-sama kita berkongsi dan memperingati tentang suatu topik yang sangat penting, yang menjadi asas dan paksi dalam agama kita ini, yang sepatutnya setiap muslim, setiap mukmin mengambil berat tentang hal ini. Saya diminta untuk menyentuh sedikit sebanyak perkenalan tentang bab yang berkaitan tentang hadis, dan lebih lagi khusus untuk menyentuh sedikit sebanyak tentang hadis palsu dan juga kesan negatifnya kepada umat Islam dan juga agama ini. InsyaAllah dalam masa lebih kurang antara Maghrib Isya ini saya cuba untuk nak bincangkan beberapa aspek tentang topik ini insyaAllah, supaya perasaan beragama kita ini dan juga kefahaman kita tentang tanggungjawab untuk cintakan Nabi, untuk sayangkan Nabi, untuk mempertahankan Nabi dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Semua orang muslim, mukmin, jika ditanya apakah dia cintakan Nabi, ya, mereka akan menjawab, aku cintakan Nabi. Semua orang jika ditanya apakah dia sanggup melihat Nabi dihina, Nabi diperlekehkan, Nabi dikutuk, Nabi dicaci dan sebagainya, mereka akan kata tidak, kamilah yang akan bangkit mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, perasaan cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cukup hanya sekadar berkumpul beramai-ramai di masjid ataupun di tengah-tengah padang ataupun di tengah-tengah padang bola, kemudian menyanyi, bernasyid, berzikir dan sebagainya, kemudian balik tanpa mengetahui apakah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perasaan cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara bukti untuk diterjemahkan perasaan itu ialah dengan mempertahankan Nabi, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebarang unsur-unsur pendustaan yang menggunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pendustaan di atas nama Nabi itulah yang dimaksudkan sebagai hadis palsu. Walaupun bagi setengah ulama hadis mereka tidak gemar untuk menggunakan istilah hadis di depan itu bagi membincangkan topik hadis palsu ini, namun sebagai cara untuk memudahkan kita faham, maka mereka pun masukkan satu bab khas dalam ilmu hadis ini dipanggil sebagai hadis palsu.
Kalau saya boleh buat contoh, ia mungkin seperti duit palsu lah. So duit palsu ia bukan duit pun, sebab ia palsu, tetapi digunakan juga nama duit depan tu. Sebab apa? Sebab dia dicipta, dibuat, ditiru menyerupai duit yang sebenar. Maka hadis palsu lebih kurang contoh macam itulah. Walaupun ia bukan hadis, tapi cara ia dibuat seolah-olah menyamai hadis yang sahih, hadis yang benar dari segi pattern dan sebagainya. Namun begitu, bila disemak semula, dikaji, dinilai, dianalisis oleh para tokoh-tokoh dalam ilmu hadis, mereka dapati itu ialah hadis yang palsu. Maka hadis palsu, jika kita nak membincangkan secara lebih detail ataupun sebagai peringkat permulaan, ini ialah suatu hadis yang dicipta reka, kemudian disandarkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda yang Nabi tak buat, dia kata Nabi yang buat. Benda yang Nabi tak cakap, dia kata Nabi yang cakap. Maka ini ialah hadis palsu, yang mana ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya, yang mendorong sebahagian manusia mencipta hadis yang palsu ini. Antaranya ialah Syekh Nuruddin Atir dalam bukunya Manhaj An-Naqdi fi Ulumil Hadis telah pun menggariskan beberapa sebab kenapa ada orang yang sanggup dan tergamak untuk mencipta hadis palsu ini. Maka ia ada dua sebab yang kita boleh bahagikan. Satu, dengan sengaja mereka menciptakan hadis palsu itu. Yang kedua, mereka menciptanya dengan tanpa disedari, ataupun bukan dengan sebab mereka nak mendusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sebabnya ialah untuk menggalakkan orang ramai supaya melakukan kebaikan, dan juga memberi peringatan untuk orang ramai supaya menjauhi perkara-perkara yang buruk dan juga mungkar. Maka atau dalam istilah lain disebut sebagai untuk nak targhib dan juga tarhib, untuk nak motivasi orang untuk buat kebaikan dan untuk bagi warning, bagi peringatan jangan buat benda-benda jahat ini. Maka ini niat yang baik, niat untuk mengajak manusia, umat Islam kembali untuk buat kebaikan dan juga jangan buat kejahatan. Namun begitu, niat yang baik itu digunakan cara yang salah untuk nak mengaplikasikannya. Niat yang baik untuk mengajak orang ke arah kebaikan, maka untuk mencapai ke arah niatnya itu, mereka telah pun melakukan pendustaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contohnya, antara yang terkenal ialah yang dikesan oleh para ahli hadis ialah Abu Ismah Nuh ibn Maryam. Kawan ni dia mengaku sendiri dia yang buat hadis. So antara cara nak kenal hadis itu palsu ialah orang yang buat itu sendiri dia mengaku, dia kata aku yang buat tu. Antara yang mengaku ialah kawan ni lah, Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam, ataupun disebut sebagai Nuh Al-Jami'. Sebab tu beliau terkenal di sisi para ulama hadis. Bila disebut tentang Nuh ni dikatakan jama'a kulla syai' illa sidq. Kawan ini dia kumpulkan semua benda melainkan benda yang benar saja yang dia tak kumpulkan. Bermaksud dia ni banyak buat benda-benda yang palsu. Sebab itu bila orang tanya, kenapa hang buat hadis-hadis palsu ni? Tengok jawapan dia apa, dengar jawapannya apa. Jawapannya sangat baik. Sebab dia kata, aku tengok umat Islam sudah pun lari dari Al-Quran, dah tak baca Al-Quran. Al-Quran ni dah dia buat benda tepi-tepi je. Mereka sibuk membaca buku-buku fiqh Abu Hanifah dan juga kitab-kitab yang mengkisahkan tentang siri-siri peperangan oleh Abu Ishaq. Lalu aku pun cipta hadis palsu mengenai kelebihan-kelebihan baca Al-Quran, dengan tujuan untuk nak tarik kembali minat umat manusia ini kembali balik untuk baca Al-Quran. Niatnya baik, tujuannya baik. Begitu tujuan yang baik itu
tidak menghalalkan baginya untuk melakukan pendustaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itu antara contohnya. So sebab pertama ialah untuk mengajak orang buat baik dan mencegah orang buat mungkar. Itu pun tak boleh digunakan hadis palsu ataupun mencipta hadis palsu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ataupun sebab yang kedua kenapa berlakunya orang mencipta hadis palsu ini ialah untuk merosakkan agama itu sendiri dan membuatkan umat Islam ragu-ragu terhadap ajaran agama ini. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh golongan munafik yang berpura-pura zahirnya Islam tetapi batinnya, hakikatnya mereka ini musuh Islam yang sangat dahsyat. Maka demi untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya, demi untuk menjauhkan umat Islam dari berpegang dengan ajaran agama, mereka mencipta hadis-hadis yang palsu. Sebagai contohnya Abdul Karim bin Abil Auja dan Muhammad bin Sa'id Al-Maslub, mereka ini telah menciptakan hadis-hadis yang sangat jahat demi untuk menjauhkan umat Islam dari agama kita ini. Yang seterusnya, antara sebab lagi kenapa ada orang sanggup untuk mencipta hadis palsu ini, antaranya adalah sebab sikap ta'assub dan juga ta'assub kepada mazhab, bangsa, kabilah, bahasa ataupun negeri. Sikap obses, fanatik dengan sama ada kaumnya sendiri, dengan mazhabnya sendiri, dengan jamaahnya sendiri, dengan kabilahnya, dengan bahasanya ataupun dengan negerinya, telah pun membuatkan berlakunya penciptaan hadis yang palsu ini. Maka orang yang fanatik terhadap mazhab Imam Asy-Syafi'i, dia akan cipta hadis palsu untuk mengutuk mazhab-mazhab yang lain. Orang yang dalam mazhab Hanafi, demi untuk membela mazhabnya, dia akan cipta hadis yang palsu mengutuk pula mazhab-mazhab yang lain. So, ini begitu juga bangsa-bangsa lain. Orang yang bangsa Parsi akan mencipta hadis-hadis tentang kelebihan bahasa Parsi dan mengutuk bahasa Arab. Orang yang berbangsa Arab akan mencipta hadis-hadis palsu mengutuk bahasa-bahasa lain dan mengagung-agungkan bahasa mereka sendiri. Ini antara contohnya kenapa berlakunya hadis-hadis yang palsu ini. Sebagai contohnya, antara hadis palsu, Allah Ta'ala itu apabila ia redha ataupun apabila ia marah, ia akan turunkan wahyu dalam bahasa Parsi. Dan apabila Allah Ta'ala itu redha, suka, Allah Ta'ala akan turunkan wahyu dalam bahasa Arab. Ini dah kita nampak pun dah tahulah siapa yang buat, iaitu orang yang berbangsa Arab lah, mencipta untuk nak condemn bahasa Parsi dan untuk menaikkan bahasa Arab itu sendiri. Dalam kes ada juga yang mengkritik, mencipta hadis palsu untuk mengkritik imam-imam mazhab. Ada yang mengkritik imam kita sendiri, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebab dia ta'assub dengan mazhab dia. Dia kata tak ada di atas muka bumi ini manusia yang paling bahaya lebih dari iblis melainkan Muhammad ibn Idris, iaitu Imam Asy-Syafi'i lah. So sebab ketaksuban dia itu membuatkan dia sanggup untuk menghina dan mengkritik imam-imam mazhab yang lain, dan diciptakan hadis kononnya hadis itulah Nabi yang sampaikan. Ini sikap ta'assub ini, sikap fanatik, sikap obses dengan bangsa, dengan kaum, dengan bahasa, dengan negeri yang melampau-lampau, ini akan merosakkan kita dari dulu sampai ke hari ini. Sikap fanatik dalam apa sahaja sekalipun, ia akan membinasakan. Maka sebab itu Islam mengajarkan kita tentang konsep wasatiyah. Wasatiyah bukan difahami sebagai sama banyak, tak.
Wasatiyah bermaksud kita meletakkan sesuatu itu kena dengan tempatnya seperti yang dianjurkan oleh syariat Islam ini. Maka wasatiyah bukan bermaksud tak apalah kita buat benda yang hiburan-hiburan sikit, kita juga akan buat kuliah-kuliah ilmu juga. Kita bagi rosak orang sikit, kita juga bagi perbaiki orang pula. Di sini kita buat majlis yang merosakkan orang, di sini kita buat majlis untuk nak bagi orang jadi baik. Itulah konsep wasatiyah yang kita amalkan. Bukan, itu bukan konsep wasatiyah. Wasatiyah ialah kita meletakkan sesuatu itu kena dengan tempatnya dan juga berpandukan apa yang telah pun dianjurkan oleh syariat Islam ini. Itu faktor yang ketiga, kenapa ada orang mencipta hadis palsu, demi untuk nak membela mazhab masing-masing disebabkan ataupun bangsa ataupun kabilah, negeri ataupun bahasa dengan sikap ataupun dengan sifat mereka yang ta'assub itu. Kemudian yang keempat, kenapa berlakunya hadis palsu ini? Yang keempat ialah disebabkan oleh faktor politik. Pertelingkahan dalam aspek politik telah pun membuatkan kabilah-kabilah dahulu, kaum-kaum yang dahulu mencipta hadis-hadis yang palsu demi untuk membela parti mereka masing-masing, demi untuk membela golongan yang mereka sokong pada waktu itu. Yang golongan Syiah akan membela hadis-hadis untuk mengagung-agungkan Syiah dan akan mengkritik ahli sunnah wal jamaah. Golongan ahli sunnah yang ta'assub juga, yang melampau dengan fahaman ahli sunnah juga, melebihi batas dengan mencipta pula hadis-hadis untuk mengkritik Syiah dan juga membela ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga dengan bila mana berlakunya fitnah yang terbesar dalam sejarah umat Islam. Fitnah yang pertama yang terbesar iaitu selepas pembunuhan Uthman. Maka ketika itulah munculnya pertelingkahan politik yang sangat dahsyat, yang mana asal pertelingkahan disebabkan politik itu telah menyebabkan dikaitkan pula dengan aspek agama. Maka menjadilah mereka itu orang-orang yang sebahagiannya telah pun melakukan pendustaan di atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ini golongan ahli sunnah wal jamaah sama sekali tidak akan redha ke atas Syiah yang telah pun melakukan kejahatan, pendustaan, pendurhakaan kepada agama ini, namun sifat marah kita itu, perasaan benci kita itu tidak akan dapat dihalalkan dengan kita pula melakukan lagi sesuatu kemungkaran yang lain. Kita menghalang Syiah, kita melawan Syiah, kita menghadapi Syiah dengan hujah-hujah yang sahih yang telah pun diajarkan oleh para ulama kita. Jangan semangat kita untuk membela ahli sunnah itu melampaui batas sampai kita melanggar prinsip-prinsip dalam agama ini, sehingga kita pula yang termasuk dalam golongan yang mencipta ataupun menyebarkan hadis-hadis yang palsu ini. Saya ringkaskan sebab nak masuk contoh-contoh hadis palsu nanti. Yang seterusnya, antara faktor yang menyebabkan berlakunya penciptaan hadis palsu ini ialah demi untuk kepentingan dan juga keuntungan peribadi masing-masing. Antaranya ialah dengan tujuan untuk mendekatkan diri dengan para pemerintah dan juga para pemimpin. Dalam sejarah Islam, dalam contoh-contoh yang diberikan oleh para ulama hadis, mendapati ada manusia yang dengan tujuannya untuk merapatkan diri dengan pemimpin-pemimpin atasan,
dengan tujuan untuk nak mendekatkan diri dengan raja, dengan pemerintah sewaktu itu, sanggup untuk mencipta hadis yang palsu. Antara contohnya seperti yang dilakukan oleh Ghiyath bin Ibrahim An-Nakhai. Dia raja dia sewaktu itu suka main burung kan, suka main burung, so dia pun cipta hadis yang menyebutkan tentang Nabi suka, Nabi puji orang yang suka main burung ni. Burung sungguh lah, burung yang sungguh tu. So Nabi suka, so dia buat hadis palsu yang memuji ataupun yang apa nama, menggalakkan untuk main burung ni. Maka raja sukalah. Raja suka dengan dia sebab dia bawa main hadis-hadis yang kena dengan hobi raja tu. Dibawa main hadis-hadis yang kena dengan apa yang raja suka. So dia dapat untuk dekatkan diri dengan pemerintah sewaktu itu. Tengok dia punya perangai yang buruk tu. Yang kedua, golongan yang kedua, demi untuk kepentingan peribadi dan juga untuk mendapat keuntungan peribadi semata-mata, ialah para pencerita, para penglipur lara, para penceramah dan sebagainya. Mereka juga antara faktor berlakunya penciptaan hadis-hadis yang palsu. Demi untuk nak membuatkan majlis mereka itu diminati ramai, demi untuk membuatkan majlis penglipur laraan cerita-cerita mereka itu ada orang ramai datang, maka dia akan cipta hadis-hadis yang palsu. Dia akan cipta cerita yang Nabi tak sebut, dia kata inilah Nabi yang sebut. Maka bila dia buat macam tu, dia akan tengok apa minat orang ramai sewaktu itu, apa kesukaan masyarakat sewaktu itu, maka dia pun akan cipta hadis-hadis yang palsu ini demi untuk nak bagi kena dengan kesukaan rakyat sewaktu itu, kesukaan orang ramai sewaktu itu. Maka dia pun ciptalah hadis-hadis yang palsu yang kena dengan cita rasa masyarakat pada waktu itu. Golongan pencerita dan juga penceramah. Maka benda ini juga wujud sampai ke hari ini. Kemungkinan memang tak akan wujudlah orang yang cipta hadis palsu pada hari ini, tetapi yang menyebarkan hadis palsu pada hari ini ramai. Dengan atas nama agama, atas nama ceramah motivasi, atas nama untuk nak motivasikan orang untuk buat kebaikan. Dia tak kira, dia jumpa mana pun, asalkan dia kata ini dikaitkan dengan Islam, dia akan sebarkan. Dia baca buku apa pun tanpa disemak dahulu di mana sumber rujukan buku itu, dia terus sebarkan benda yang dia dapat tu. Maka yang disebarkan kepada masyarakat ialah benda-benda yang tak pasti, tetapi dikaitkan dengan agama. Itu yang masalahnya. Kalau dia kaitkan dengan orang lain yang tak ada kaitan dengan agama, okeylah sikit. Tapi tak, masalah yang berlaku ialah dia kata dalam Islam kita dianjurkan untuk buat sekian. Dalam Islam kita dianjurkan contohnya untuk sesiapa yang baca Al-Fatihah 7,000 kali dan sekahkan pada maknya tak akan dihinggapi ataupun disambar oleh api neraka contohnya. Bila disebut dalam Islam, bermaksud ini perkara agama. Dan Islam ada prinsipnya, ada disiplinnya. Tak boleh mana-mana orang mengaitkan sesuatu dengan Islam tanpa dibawakan apakah sumbernya, apakah hujah yang mengatakan perkara itu, yang menyokong statement itu apa. Sebab dia kata ini Islam yang suruh. Kalau dia kata mengikut adat bangsa Melayu kita ini, nak masuk ke dalam rumah mestilah buang kasut, contoh, itu tak apa. Sebab itu adat bangsa Melayu kita tak apa. Tapi kalau dia kata mengikut dalam Islam, Islam menganjurkan kita ini untuk masuk rumah kena buang kasut. Sebab sesiapa yang masuk rumah tanpa buang kasut, syaitan akan masuk bersama-sama ke dalam rumah itu. Bila dia kaitkan macam itu, dia kata ini Islam yang suruh, dia telah pun membawakan satu lagi
inti dalam agama ini, satu ajaran dalam agama ini. Maknanya dia mesti bawa hujahnya, sumbernya, di mana agama kata macam tu. Kalau dia kata ini Islam yang sebut, di mana Islam yang sebut? Dan kita tahu bila sebut Islam, kita punya sumber ialah dua yang utama, Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau benda yang dia sebut tu Al-Quran tak pernah sebut sepatah pun, Nabi tak pernah sebut sepatah pun benda yang dia kata tu. So di mana alasan dia, di mana ruang untuk dia kaitkan dengan Islam ini? Maka tak boleh untuk kita kaitkan sewenang-wenang dengan Islam tanpa dibawakan hujah-hujah dalam Islam ini. Kan dalam alam ni bangsa Melayu kita dulu pun kan banyak dengan pantang larang macam-macam kan. Yang kadang-kadang pantang larang itu dikaitkan dengan agama. Apa contohnya? Contohnya kalau kita dalam suatu perjalanan kan, kemudian tengah-tengah jalan tu bewak lintas. Dululah orang pesan kita kalau nampak bewak lintas tengah jalan bermaksud sial. So nak kena patah balik. Kalaulah kita maka dia pun pakai jubah. Kalau Nabi mai waktu tu pakai baju Melayu dengan sampit dengan songkok, apa kata Abu Lahab, Muhammad ni lah dah lah bawa ajaran pelik-pelik, pakaian pelik-pelik dah ni. Tu sungguhlah Muhammad. Tak, dia Nabi orang Arab, maka dia pakai jubah lah. Abu Lahab pun pakai jubah, Abu Jahal pun pakai jubah. Maka dalam ilmu hadis ini dipanggil sebagai sunnah jibiliyah, sunnah yang Nabi amalkan sebagai Nabi itu sebagai orang Arab. So dalam konteks kearaban Nabi itu Nabi pakai jubah, pakai sorban dan sebagainya. Namun begitu, kita yang pakai jubah, apakah tak dapat apa-apa? Dapat insya-Allah. Jika kita pakai dengan niat kecintaan kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita pakai dengan betapa cintanya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta jenis baju pun kita nak ikut jenis yang Nabi pakai sewaktu itu, maka insya-Allah dengan niat yang baik itu, niat cinta ke Nabi itu, kita akan dapat pahala insya-Allah. Selain itu, jubah juga merupakan mengikut uruf kita di sini adalah pakaian orang-orang yang insya-Allah baik, orang yang soleh insya-Allah, kaki masjid dan sebagainya. Maka pakaian itu dibenarkan, dibolehkan untuk kita pakai. Yang salahnya jika kita kata pakai baju ni, pakai jubah dapat sekian. Seperti mana dalam contoh hadis yang palsu yang dicipta untuk nak menggalakkan orang-orang pakai serban. Apa contohnya? As-salatu bil imamah, sembahyang dengan pakai serban afdal, lebih baik dari sembahyang yang tak pakai serban 70 kali ganda. Dia orang yang sembahyang pakai serban lebih baik 70 kali ganda dari orang yang tak pakai serban. Ini hadis palsu, jangan dibuat pula. Nak buat apa, jangan dia percaya dengan kelebihan yang macam ini. Ianya palsu. Maka demi untuk melariskan barang jualan mereka sanggup untuk memakaikan nama Nabi di situ dan untuk nak melariskan barang jualan mereka. Tadi contoh capal Nabi tadi. Setakat dia buat dan diklaim kata inilah contoh capal Nabi, tak apa lagi lah. Yang lebih karut, yang lebih lagi menyedihkan kita ialah bila mana disebarkan pula kelebihan capal Nabi ini. Saya baca ada poster diedarkan, kempen untuk nak jual barang tu, diedarkan poster, pamphlet dan sebagainya, kelebihan pakai capal Nabi. Antaranya ialah jika dibawa belayar di atas kapal tak akan karam. Jika disimpan dalam rumah tak akan terbakar.
jika dibawa jalan tak akan sesat dan sebagainya. Ini main mana semua ni? Bila Nabi kata hang pakai capal aku, pakai kasut aku, insya-Allah rumah tak kebakar, kapal tak akan karam. Bila Nabi sebut, di mana Nabi sebut, bawa mai contoh, bawa mai bukti. Kalau tak, berhati-hatilah kamu, kerana kamu telah pun mendusta, melakukan pendustaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang melakukan pendustaan di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah memberikan amaran yang sangat dahsyat. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang melakukan pendustaan ke atas aku, maka siapkanlah tempatnya dalam api neraka nanti. Walau dengan niat apa sekalipun, pendustaan di atas nama Nabi tak sama sekali dibenarkan dalam agama ini. Maka ada lagi orang yang buat tentang kelebihan buah anggur lah, buah delima dan sebagainya. Itu semua demi untuk nak melariskan barang jualan mereka masing-masing. So, itu antara faktor-faktor yang dikenal pasti bagaimana hadis palsu boleh terhasil dan dicipta oleh orang-orang sebelum ini. Hadirin hadirat sekalian, ada orang kata apa salahnya hadis palsu pun hadis juga. Dah palsu nak kata hadis macam mana? Ada sebab ada seorang kata tak apa ustaz, ini walaupun hadis palsu, hadis juga kan? Lah, kalau kita kata ini duit palsu, ini duit yang ori, kita kata duit palsu ni duit juga kan? Laku kan? Ada nilai kan? Ya, ini duit tak lah. Ini bukan bab duit, ini bab hadis. Kalau bab duit pun dia berkira tak mau ambil yang palsu, ini bab hadis yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis palsu bukan sama sekali hadis. Kerana apa? Kerana penciptaan dan juga penyebaran hadis-hadis palsu ini akan menyebabkan kesan-kesan negatif dalam masyarakat kita hari ini. Hari ini mungkin orang tak akan cipta lagi hadis-hadis palsu. Cuma dulu saya pernah jumpa dengan seorang lah, orang kita, orang Melayu kita, yang dia mengaku lah, dia dulu dia pernah cipta satu hadis yang palsu lah. Sebab dia dulu dia kata dia terlibat dengan satu kumpulan yang telah pun disesatkan, yang telah pun isytiharkan sesat oleh Jakim. Kita tahulah apa nama Al-Arqam tu. So, salah seorang ahli-ahli dia itu orang kuat lah kepada Abu Ya tu. So, selepas dah diisytiharkan haram apa semua, dia pun insaf. Dia pun kata, saya dulu pun cipta juga hadis yang palsu. Kita bertanya, hadis apa? Dia cipta hadis-hadis yang menyebutkan tentang bahawa Abu Ya tu ialah pembantu Imam Mahdi. Dia pun tengok ciri-ciri Abu Ya tu, ciri-ciri fizikal Abu Ya, dia pun cipta hadis yang kena dengan ciri-ciri itu. Gigi dia jarang-jarang sikit dan sebagainya, rambut dia macam tu. Dia pun katalah ciri-ciri hadis pembantu Imam Mahdi ialah sekian. Pergi tunjuk kat Abu Ya, no, betul lah aku rupanya kan. Dia dah mengaku dan dia pun insaf. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya, insya-Allah. Maka ia boleh menyebabkan kesan-kesan yang negatif, yang buruk berlaku dalam masyarakat kita. Antaranya ialah ia akan boleh merosakkan akidah kita yang murni ini. Akidah kita yang murni ini akan rosak. Antara contohnya ialah lau ahsana ahadukum zannuhu bihajar la nafa'ahu. Ini hadis yang palsu. Sekiranya salah seorang kamu berbaik sangka dengan batu, nescaya ia akan memberi manfaat kepadanya. So, kalau kita ni baik sangka dengan batu, apa batu cincin ke apa ke, batu itu akan dapat bagi manfaat kepada kita. Itu yang main hari ini yang dijual di
apa batu cincin apa semua dipakailah batu cincin ni. Yang kalau nak buat bisnes pakai batu cincin ni untung, yang meniaga orang lain beli banyak, kalau pergi temu juga insya-Allah dapat. Kalau nak lawan dengan musuh-musuh akan takut, pakailah batu cincin ni. Cincin boleh bagi manfaat untuk dia. Boleh merosakkan akidah orang yang pakai itu. Antaranya lagi, ia boleh menjatuhkan nilai kewibawaan agama itu sendiri. Ini kesan buruk yang berlaku kepada agama kita bila mana hadis palsu ini dibiarkan bertebaran dalam masyarakat kita. Sebagai contohnya, man shalla duha kada wa kada rak'atan wa'tiya thawaban 70 nabiyyan. Sesiapa yang bersolat duha sekian banyak rakaatnya, maka dia akan diberi pahala sebanyak 70 nabi. Ini apa kesan? Maka kesannya ia akan menjatuhkan nilai ketinggian para nabi. Siapa yang solat duha sekian rakaat akan dapat kelebihan 70 nabi. Tuan-tuan, hadis tentang solat duha ada yang sahih. Solat duha solat yang sunnah yang kita digalakkan untuk buat setiap hari. Tetapi hadis yang maudhu', yang palsu juga banyak berkaitan tentang solat duha. Maka jika yang palsu ini disebarkan, ia akan boleh menjatuhkan nilai ketinggian contohnya para nabi. Dulu kan popular tentang kelebihan solat tarawih kan tu, yang setiap malam tu. Malam pertama dapat sekian-sekian, malam kedua dapat sekian, malam ketiga sekian. Telah pun Jaiz dan juga Jakim telah pun keluarkan statement bahawa hadis itu hadis yang palsu. Bukanlah Jaiz yang kaji, dia hanya buatkan statement saja. Memang telah pun dikaji dan didapati hadis itu palsu. Antara kelebihannya apa? Malam ke-17, siapa yang pergi solat tarawih di masjid ini, ia akan mendapat kelebihan lebih banyak, akan mendapat pahala sekalian para nabi. Dia bila malam 17, ingat elok ni, catat nanti bulan puasa ni kita main malam tu saja. So setiap malam ada kelebihannya. Antara yang pelik ialah malam tu lah. Setiap malam tu pelik-pelik, tapi yang antara yang pelik ialah malam ke-17. Tengok, siapa yang sembahyang tarawih malam tu dapat pahala sekalian para nabi. Tu bila tu baru satu malam, baru untuk tahun tu. Kalau dia pergi tahun ni malam 17, tahun depan dia pergi lagi sekali. Malam ke-17, malam ni dia duduk hore-hore lah. Malam 17 dia akan ambil. Dia akan dapat 2 kalian lah. Tadi yang sekali dapat sekalian, lagi sekali tahun depan dia pergi dapat lagi 2 sekalian pula. Nabi tak ada potong je. Nabi Muhammad pun tak sampai banyak tu. Sebab apa? Umur Nabi Nuh pun dah berapa tahun dah? Dah 950 tahun. Ni dia dapat pahala sekalian para nabi. Mau orang tak main. Maka ia akan menjatuhkan nilai kewibawaan agama ini. Maka sebab itu Al-Imam Al-Hafiz Ibn Qayyim menyebutkan seakan-akan pendusta yang keji ini tidak mengetahui bahawa selain Nabi sekalipun bersolat selama umur Nabi Nuh alaihissalam tidak diberikan pahala setanding seorang Nabi pun. So imam ini kata seakan-akan orang yang cipta tu tak tahu kan, kalau seorang tu dia beribadat dengan umur Nabi Nuh pun tak ada Nabi yang mampu untuk memotongnya. Lagi antara kesan buruk hadis palsu ini ialah menjadikan nas Islam ini saling bercanggah sesama sendiri. Kesan penyebaran hadis yang palsu ini akan menyebabkan dalil-dalil dalam agama akan bercanggah satu sama sendiri. Sebagai contohnya, ada satu hadis yang palsu, waladuz zina la yadkhulul jannah. Anak
zina tak akan masuk syurga. Dalam hadis yang lain, waladuz zina la yadkhulul jannah, anak zina tak akan masuk syurga sehingga 7 keturunan. Masya Allah. Benda ni dulu pernah disebar-sebarkan bahawa anak zina ni tak masuk syurga sampai 7 keturunan. Kita berhenti untuk azan. Masuk azan. Kita sambung sikit boleh sikit tambahan terakhir. So antara contoh yang palsu ialah anak zina tak akan masuk syurga. Benda ini bercanggah dengan ayat Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tak akan menanggung dosa orang yang lain. So apa salah anak zina sampai dia dihukum tak boleh masuk syurga? Yang salah ialah orang yang zina itu. Lagi teruk ialah sampai 7 keturunan pula tu. Benda ini boleh mencemarkan agama dan boleh menyebabkan dilihat dalil dalam agama ini saling bercanggah satu sama sendiri, padahal ia bukan pun dari sumber-sumber yang sahih. Antara kesan-kesan negatif lagi bila mana disebarkan hadis palsu ini ataupun penciptaan hadis palsu ini ialah menjadikan hadis ini bercanggah dengan hakikat yang sebenar dan akal yang waras. Contoh hadis palsu yang tak masuk akal sedikit pun, melainkan akal orang yang tak waras, iaitu inna safinat Nuh, sesungguhnya kapal Nabi Nuh itu tawaf di Kaabah 7 kali dan solat 2 rakaat di makam Ibrahim. Dengar pun dah lawak kan? Dah macam cerita kartun. Kita kaji sikit lagi, memang confirm tak betul. Satu, kapal Nabi Nuh tawaf di Kaabah. Tuan-tuan, kita tahu Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim, siapa yang awal lagi? Nabi Nuh mana? Nabi Ibrahim. Kemudian Kaabah dicipta oleh ataupun dibuat oleh Nabi Ibrahim. So macam mana kapal Nabi Nuh nak tawaf di Kaabah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim? Tapi tak. Benda-benda ni kalau disebar, orang kata ini Nabi kata, Nabi kata, betul ikut, ajaib ikutnya, ajaib. Kalau orang kata Nabi kata, di mana sumbernya? Di mana sumbernya? So benda ini lawak lagi melawakkan kita. Dan antara contoh lagi ialah ataupun kesan buruk lagi ialah hadis palsu ini juga boleh merupakan menjadi punca percambahan pemikiran yang sesat ini. Sebagai contohnya hadis palsu ialah yang dicipta untuk mengangkat golongan-golongan Syiah, iaitu sesiapa yang suka hidup seperti hidupku, mati seperti matiku, dan dia tinggal di syurga Adnan yang ditanam oleh Tuhanku, maka dia hendaklah mengangkat Ali selepas aku, juga mengangkat penggantinya. Hendaklah dia mengikut para imam selepasku, kerana sesungguhnya mereka adalah kaum keluargaku, diciptakan dari asal usulku, diberikan rezeki, kefahaman dan ilmu. Celakalah golongan umatku yang membantah kelebihan mereka dan memutuskan hubungan dengan aku. Semoga Allah tidak memberikan mereka syafaat aku. Ini mereka kata Nabi yang kata. Mana mungkin Nabi mengatakan sebegitu? Maka sudah pasti hadis ini selepas dikaji, maka para ulama hadis mengenal pasti ia merupakan hadis yang palsu, dicipta reka oleh golongan Syiah untuk mengangkat Ali alaihissalam dengan tujuan untuk mengagung-agungkan mazhab mereka sendiri. Sama juga contoh hadis palsu yang lain yang bahaya jika disebarkan, iaitu hadis yang dikenali sebagai hadis musalsal yang cerita tentang man safahani aw safaha man safahani illa yaumil qiyamah dakhala al jannah. Sesiapa yang berjabat tangan dengan aku atau dengan orang yang berjabat tangan dengan aku sehingga hari kiamat,
dia akan masuk syurga. Ini hadis palsu. Malangnya ada orang-orang yang berlatar belakangkan agama, yang dipanggil sebagai ustaz dan sebagainya, melakukan majlis khas untuk ijazahkan perkara ini. Maka dia kempen bahawa sesiapa yang berjabat tangan dengan aku atau berjabat tangan dengan orang yang berjabat tangan dengan aku, sehingga hari kiamat dia akan masuk syurga. Jadi hujahnya apa? Dia tu, ustaz tu, Tok Syekh kata, aku jabat tangan dengan Tok Syekh aku, Tok Syekh aku dengan Tok Syekh dia, Tok Syekh tu dengan Tok Syekh dia, sampailah Tok Syekh nampak Tok Syekh tu dengan para tabi'in, dengan para sahabat, dan para sahabat salam dengan Nabi SAW. So dia syok sampai ke aku. Siapa salam dengan aku pun akan masuk syurga. Senang sungguh. Menyedihkan ramai orang yang ikut, terkeliru dan terpedaya dengan baju agama yang dipakai, gambaran agama yang diselipkan itu. Mudah-mudahan kita akan selamat dari sebarang pendustaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita akan menjadi umat baginda yang bangkit untuk menghapuskan segala unsur penghinaan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita akan diberikan kekuatan untuk terus berjuang membela sebarang pendustaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan menjadi umat yang hanya akan mengamalkan hadis-hadis yang sahih, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan itu amalan kita sehari-harian, kepercayaan kita, akidah kita ialah akidah yang sahih, amalan kita adalah amalan yang sahih, dan insya-Allah kita akan hidup bahagia, diberkati, diridhai insya-Allah sampai ke hari akhirat. Mudah-mudahan Allah berkati majlis kita malam ini. Saya pun maaf di atas segala kekurangan dan jika ada kekasaran bahasa. Mudah-mudahan kita akan berikan lagi rezeki untuk dipertemukan. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syakban. Sebelum ni pun Rejab kita banyak dengar hadis fadilat, kelebihan Rejab, kelebihan Syakban, dan akan datang ada nisfu Syakban. Nisfu Syakban ni ada hadis khusus ke? Kalau kita tengok bila tiba nisfu Syakban, mana-mana masjid banyak buat Yasin 3 kali malam. Benda ni ada hadis dia palsu ke, dhaif ke, bahkan hasan ataupun yang sahih? Mohon Ustaz ulas sikit. Ingat ikut tak berhenti lah, ada soalan. Saya jawab sikit lah. Bagi yang tak dengar, soalan sahabat kita ialah berkaitan tentang dah termasuk sekarang bulan Syakban. So apakah ada hadis yang sahih berkaitan dengan amalan yang khusus pada malam nisfu Syakban? Alhamdulillah, saya akan ada hadis yang menyebut tentang amalan khusus pada malam nisfu Syakban. Malamnya hadis itu ialah hadis yang palsu. Saya baca sikit. Antara hadis palsu itu ialah, saya baca masuk dulu untuk menjimatkan masa. Antaranya ialah dikatakan bahawa Ibnu Umar melaporkan bahawa Rasulullah SAW berkata, sesiapa yang membaca 1000 kali surah Al-Ikhlas dalam 100 rakaat solat pada malam nisfu Sya'ban, dia tidak akan mati sehinggalah Allah mengutuskan dalam tidurnya 100 malaikat, 30 daripadanya mengkhabarkan syurga baginya, 30 lagi menyelamatkannya dari neraka, 30 yang lain mengawalnya daripada melakukan kesalahan, dan 10 lagi akan mencegah orang yang memusuhinya. Ini hadis palsu menurut Ibn Jauzi telah pun menghukumnya sebagai hadis yang palsu. Lagi satu hadis yang palsu. Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka bangunlah kamu menghidupkannya dengan ibadat pada waktu malam, dan berpuasalah kamu pada siang. Kerana sesungguhnya Allah akan turun ke langit dunia pada hari ini bermula dari terbenamnya matahari, dan Allah Ta'ala akan berfirman, sesiapa yang memohon ampun daripada aku akan aku ampunkannya.
Sesiapa yang memohon rezeki daripada aku, akan aku kurniakan rezeki kepadanya. Sesiapa yang sakit, yang meminta penyembuhan, akan aku sembuhkannya. Sesiapa yang meminta daripada aku, akan aku berikan kepadanya. Dan demikian ia akan berterusan sehingga terbitnya fajar. Hadis ini telah pun dikaji oleh Syekh Al-Albani dan menyatakan hadis yang palsu. Hadis yang menyebutkan bahawa amalan khusus pada malam nisfu Sya'ban. Tak ada hadis yang palsu menyebut tentang amalan yang khusus dengan kelebihan yang khusus. Tapi bukanlah menghalang kita untuk malam tu tak buat apa-apa langsung. Nak buat apa-apa secara umum, buatlah. Jika kebetulan malam nisfu Sya'ban itu 15 Sya'ban itu hari Khamis malam Jumaat, kita boleh baca surah Al-Kahfi contohnya. Dan setiap malam pun disebutlah hadis yang sahih, Allah Ta'ala akan turun ke langit dunia dan akan memberikan keamanan semua itu. Maka itu juga hadis sahih yang kita boleh rebut peluang-peluang itu. Kenapa nak difokus dan dikhusus ke malam itu sahaja? Oleh itu secara ringkasnya, jika ditanya apakah ada amalan khusus dengan kelebihan yang khusus pada malam nisfu Sya'ban, maka di sisi para ulama hadis mereka mengatakan tidak ada bukti hadis yang sahih satu pun yang menyebut tentang perkara itu. Mari kita dengar apa komentar yang diberikan oleh pengerusi Kesatuan Ulama Antarabangsa sekarang ini, iaitu Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Apa katanya tentang malam nisfu Sya'ban? Tidak terdapat hadis yang sampai ke martabat sahih yang menyebut tentangnya, kecuali ia berada pada martabat hasan di sisi sebahagian para sarjana hadis. Dan terdapat juga sebahagian sarjana hadis yang menolaknya dan mengatakan tidak terdapat sebarang hadis sahih tentang malam nisfu Sya'ban. Sekiranya dia kata, kita berpegang bahawa hadis itu hadis di martabat hasan, apa yang disebut dalam hadis itu ialah Rasulullah SAW hanya berdoa dan beristighfar pada malam itu. Tidak disebut sebarang doa yang khusus sempena malam itu. Dan doa yang dibaca oleh sebahagian manusia di sebahagian negara, dicetak dan diedarkannya adalah doa yang tidak ada asal sumbernya dari hadis yang sahih, dan ia adalah salah. Beliau menambah lagi, terdapat juga di setengah negara yang mereka berkumpul selepas solat maghrib di masjid-masjid dan membaca surah Yasin, kemudian solat 2 rakaat dengan niat dipanjangkan umur dan lagi untuk tidak bergantung harap dengan manusia. Kemudian membaca doa yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan salafus salih, dan ia adalah doa yang bercanggah dengan nas-nas yang sahih, juga bersalahan dari segi maknanya. Ini bukan saya kata, saya tolong baca sahaja apa yang telah pun ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tuan-tuan boleh rujuklah dalam kitab beliau, iaitu Fatwa Mu'asarah, telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan sebagainya. Siapa dia ni? Dia ialah pengurusi Kesatuan Ulama Antarabangsa, bukan calang-calang punya orang. Kalau dia berkata macam itu, tak tahu orang kata Allah. Saya tolong baca sajalah untuk perkongsian kita malam ini, insyaAllah. Mudah-mudahan kita akan diselamatkan dari sebarang perkara-perkara yang tak sahih, insyaAllah. Mudah-mudahan kita akan berkati. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.